Today, I want to say it was my last fight, and no way I'm gonna come here without my father. It was first time when, after what happened with my father, when UFC called me about Justin, I talked with my father, my mother, 3 days. She don't wanna I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. It was my last fight here. I know only one thing, what I want from UFC Tuesday. You guys have to put me on #1 pound for pound fighter in the world because I deserve this. Assalamualaikum guys, welcome back to YouTube channel Openg Familia. Okay, video kali ni aku nak bercerita tentang seseorang ikon Islam. Aku rasa semua orang kenal kot siapa dia ni. Sebab kalau korang tengok video ni, semalam dia baru lepas menang gelanggang UFC. Dan orang itu adalah Khabib Nurmagomedov. Aku tak tahu betul ke tak aku sebut nama Nurmagomedov tu. So aku nak cakap pasal beliau. Yang tak kenal dengan dia sekarang kini mengenali dia, mengagumi dia. Yang dulu tak endah pun asal usul dia, kini semua ambil tahu pasal dia. Dia seorang yang beragama Islam dan bagi aku dia adalah seorang Muslim sejati pada pandangan mataku. Nama penuh dia adalah Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov. This is my correctly. Yang lahir pada 20 September 1988 di sebuah kampung di Rusia yang bernama Sidli. Dia juga adalah orang Rusia pertama dan Muslim pertama yang memenangi championship dekat UFC. Khabib ni sejak kecil dia dilatih oleh ayah dia sendiri yang bernama Abdul Manaf, dan dia juga seorang bekas tentera Rusia lah. Kalau korang tengok daripada kecil, Khabib ni pernah dilatih untuk berlawan dengan anak beruang. Kau kecil lagi kot, tapi kau sudah bertarung dengan anak beruang. Kau bayangkan lah, bila besar kau rasa bapak beruang dia lawan. Pada sesiapa yang tak tahu, Khabib ni dia pernah dikecam. Dia dikatakan dia dikecam sebab orang cakap dia ni ISIS. Sebab pada tahun 2015, sebab ISIS pernah menyiarkan gambar dan juga video dia menggunakan senjata api. Dan dia juga dituduh memilih untuk bertarung dalam UFC ni semata-mata kerana duit dan bukan untuk agama dia lah. Kalau korang perasan, setiap perlawanan dia tu dia pakai ada yang headwear bulu-bulu tu kan. Bagi yang tak tahu, itu adalah headwear tradisi masyarakat dia yang dipanggil papala kot. Tapi kalau daripada sebutan dia headwear dia tu nama dia pupaha. So dia melambangkan masyarakat dia lah. Aku bangga dengan sifat dia ni, dia bawa tradisi dia tau. Dia tak malu pun nak pakai benda tu. Bagi aku cool lah dia buat benda tu kan. Beliau ni sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan dan juga seorang anak lelaki. Dan aku tak pernah nampak pun gambar anak perempuan dia dengan anak lelaki dia ni. Bahkan kalau korang nak tahu, semasa perkahwinan dia pun dan persandingan dia, wajah isteri dia pun dia tak buka tau. Dia tutup sebab dia kata demi keselamatan. Tapi bagi aku sebagai seorang Muslim, tak salah pun untuk dibuat macam tu. Sebab yelah, wajah isteri kan hanya untuk suami. Dan sekarang dia sedang memegang rekod 29-0 tanpa kalah. Tahniah. Kalau korang tengok video ni, semalam dia baru lepas menang lawan Justin Gaethje. Macam itulah nama dia. Tapi apa yang mengejutkan aku malam tu juga, dia announce yang dia nak retire untuk bersukan dalam UFC lagi. So lepas ni kita tak akan tengok lagi dia berada dalam gelanggang UFC. Yang mana agak sedikit terkejut aku dengar benda ni. Agak sedikit sedih dan agak sedikit kecewa lah. Tetapi dia ada alasan-alasan dia kenapa dia nak stop benda ni. Bukan suka-suka. Dia stop sebab korang tahu dia daripada kecil dilatih oleh ayah dia. And then hari tu semasa COVID melanda dunia, ayah dia ni meninggal dunia disebabkan COVID tu. So agak berduka cita sedikit. Semoga arwah dicucuri rahmat. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada dia. Al-Fatihah. Okay. Sebelum perlawanan dia dengan Justin tu, mak dia tak bagi dah untuk dia bertarung dekat gelanggang tu. Tapi dia cakap dengan mak dia, dia berbincang dengan mak dia selama 3 hari. 3 hari bincang-bincang, dia janji dengan mak dia itu adalah perlawanan terakhir dia lah. So lepas ni dia takkan main dah. Lepas dia menang lawan Justin, dia takkan masuk UFC lagi dah. Aku respect dia sebab dia menghormati keputusan mak dia. Seorang anak yang baik, seorang anak yang mengikut kata-kata mak dia. Inspired lah aku dengan dia ni. Baguslah. Dia ketepikan dia punya kerjaya sebab nak dengar cakap mak dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Terharulah aku, sangat gembiralah aku dengan dia ni. Contoh ikon Muslim yang baik pada waktu sekarang. Dia ada juga cakap, dia hanya nak satu je dekat UFC ni. Dia nak jadi number 1 pound to pound fighter in the world. Itu je lah. So dia punya kejayaan tu dah berjaya dah. So bagi aku tak apalah kalau dia nak retired pun, dia dah memegang title tu. Rekod tanpa kalah, bhai. Kau ingat senang ke? So Khabib, selamat maju jaya. Aku doakan kau semakin sukses lah, even tak dalam UFC pun. Apa yang aku suka dengan Khabib ni, dia meletakkan agama Islam melebihi segalanya tau. Melebihi sukan yang dia buat. Agama Islam yang paling utama lah. Kalau korang tengok video dia, every temu ramah dia, apa yang dia cakap dulu? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan aku suka dia sentiasa cuba menjadi seorang Muslim yang baik dan menjadi contoh yang baik. Even hari tu dia berlawan dengan McGregor pun ada sedikit kekecohan yang berlaku. Dia tak dapat kawal marah dia. Kemarahan dia dengan corner ni memang, kalau aku pun panas. Kita manusia biasa, tidak lari daripada kesilapan, tapi at least dia minta maaf lah. Dia tahu itu silapan dia. Banyak kata-kata motivasi yang Khabib ni buat, yang Khabib ni cakap, yang bagi inspirasi kepada semua orang, termasuk aku. Salah satunya kata-kata dia yang selalu aku ingat. Dia cakap, bagi saya agama lebih penting. Jangan tinggalkan solat dan sentiasa berhubung dengan Tuhan. Kata-kata dia tu memang betul. Kita sebagai manusia ni, kalau tak ada Allah, kita tak dapat buat apa-apa. Aku hadir dekat depan video ni pun hanya semata-mata kerana Allah izinkan untuk aku berada dekat sini. Dia juga ada cakap, when Allah with you, nobody can beat you. Nobody. You have to believe this. Betul lah. Bila kau dengan Tuhan, kekuatan kau tu melebihi segalanya tau. Sebab kekuatan tu datang daripada Allah. Lepas tu yang pernah aku dengar, dia kata, they just don't understand. The power is not in the muscle. Allah is the greatest. Kau bayangkan dia punya sifat sebagai seorang Muslim tu. Dia cakap kekuatan dia tu bukan daripada muscle-muscle dia. Semua tu datang daripada Allah. Allah yang memberikan segalanya kepada dia. Allahu Akbar. Dan ada satu kata-kata dia yang aku memang inspired lah dengan apa dia cakap ni. Non-Muslim don't read the Quran. They don't read the Hadith. They read you. So be a good ambassador of Islam. Non-Muslim tak baca Al-Quran, diorang tak baca hadis. Diorang tengok engkau sebagai seorang Muslim. Apa yang kau tunjukkan, non-Muslim akan tengok itu adalah Islam. So kita sebagai Muslim kena tunjukkan contoh yang baik. Sebab itu adalah satu contoh kita berdakwah kepada orang yang bukan beragama Islam. Khabib ni seorang Muslim sejati. Saat ramai yang mengidolakan dia, apa yang dia cakap? Saya tak layak jadi idola. Sebagai Muslim, dia kata, hanya Nabi Muhammad SAW yang layak jadi ikutan. Allahu Akbar. Subhanallah. Memang dia selalu berdakwah melalui sukan yang dia buat. Dan apa yang dia buat, dia mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Korang tahu tak? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah berdakwah melalui sukan gusti. Pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, baginda pernah dicabar oleh seorang ahli gusti profesional yang bernama Rukanah bin Abdul Yazid. Rukanah bin Abdul Yazid mencabar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bergusti. Rukanah ni memang dikenali sebagai seorang ahli gusti yang jaguh lah, hebat masa zaman tu. Pertama sekali apa yang Rasulullah buat? Rasulullah menyeru Rukanah ni untuk memeluk agama Islam. Tapi Rukanah bin Abdul Yazid menolak. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabar Rukanah. Baginda Rasulullah cakap, baginda Rasulullah suruh Rukanah ni berjanji, Rukanah ni akan memeluk Islam kalau Rukanah ni kalah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan Rukanah bin Abdul Yazid ni bukan hanya sekali tetapi 3 kali. Rukanah sendiri hairan kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengalahkan beliau, dan akhirnya Rukanah pun memeluk Islam. Ada riwayat lain mengatakan yang Rukanah bin Abdul Yazid ni memeluk Islam pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Bukan itu saja guys, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah dicabar oleh seorang juga ahli gusti yang jago yang bernama Abu Aswad Al-Jumahi. Sama juga macam Rukanah tadi, baginda Rasulullah mencabar dia, ajak dia memeluk Islam, buat perjanjian kalau Abu Aswad ni kalah kena masuk Islam. Tetapi Abu Aswad memungkiri janji dia dan dia tak masuk Islam pun. Dia tetap kekal dalam keadaan musyrik dia lah. Kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diidolakan daripada dulu sampai sekarang. Dia sajalah ikon yang kita patut contohi, kita patut ikuti, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, balik kepada cerita kita tentang Khabib tadi. Dia juga cuba mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat yang merendah diri dan sentiasa menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ni
melebihi segalanya. Dan dia mengingatkan aku dengan seorang tokoh legenda tinju juga, dan aku rasa korang memang kenal, Allah yarham Muhammad Ali. Yang aku tahu, sebelum Muhammad Ali ni masuk Islam, dia selalu katakan slogan I am the greatest, I am the greatest. Tetapi selepas Allah yarham Muhammad Ali ni memeluk agama Islam, dia tukar slogan dia tu dan dia cakap Allah is the greatest, Allah is the greatest. Alhamdulillah, Alhamdulillah. So ini adalah contoh-contoh berdakwah dalam Islam yang bagi aku rasa memang cara nak menyebarkan dakwah. Okey, berdakwah ni maksudnya menyeru manusia untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah apa pun yang kau buat dekat dunia ni, semua semata-mata kerana Allah. Tak kiralah kau makan ke, kau tidur ke, kau solat ke, kau berjalan ke, semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang daripada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan benda-benda macam ni tentang keesaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dicontohi oleh Khabib Nurmagomedov dan Allah yarham Muhammad Ali, dan sangat inspired untuk aku, dan insya-Allah aku pun akan cuba untuk menyebarkan agama, memberikan dakwah kepada semua orang. InsyaAllah kalau bukan dalam sukan pun akan ada cara yang lain untuk menyebarkan dakwah agama Allah ni, insyaAllah. Menyeru ke arah kebaikan, mencegah segala kemungkaran, menyeru dan mengajak semua orang ni untuk kenal apa itu Islam. Tak kisahlah melalui lisan ataupun perbuatan, yang penting kita menyebarkan benda-benda yang baik, insyaAllah. Semoga kita sama-sama yang beragama Islam, Muslim, Muslimah di luar sana, kita tunjuk contoh yang baik kepada semua orang. Sebab apa yang orang tengok dekat kita ni, dia akan menggambarkan agama kita. So kena tunjuk contoh-contoh yang baik lah kepada semua orang. Aku suka menyebarkan benda-benda yang baik. Aku suka bercerita tentang benda-benda yang baik, benda-benda yang memberi inspirasi, benda-benda yang bagi motivasi kepada kita. And then semua tu dah ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Hanya kita saja sebagai manusia, sama ada kita nak buka kitab Al-Quran tu untuk baca dia, baca makna-makna dia, fahami maksud-maksud dia, tengok hadis, baca kitab hadis, contoh-contoh apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Semua itu terserah daripada kita. Kita nak buat ataupun tidak. Sebab tujuan kita ke atas dunia ni hanyalah untuk menyebarkan agama Allah dan mengesakan Tuhan. Nak kenal siapa itu Tuhan kita, apa tujuan kita hidup ni, hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So aku harap apa yang aku cakap ni sedikit sebanyak memberi nasihat kepada semua orang lah, termasuk diri aku yang penuh dengan kekurangan ni. Dan aku rasa itu je lah pengakhiran untuk video kali ni. So kepada Khabib Nurmagomedov, aku harap selamat maju jaya kepada perjuangan kau untuk menyebarkan agama Islam. InsyaAllah satu hari nanti aku akan cuba mengikuti jejak kau bagaimana nak menyebarkan agama Allah ni. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. #SarangHaiOpeng. I love you guys. Peace for all. Assalamualaikum.